Baik. Tajuk kali ni memang tajuk yang menarik. Nama ni handling objection. Tajuk yang amat-amat penting. Saya Coach minta pada anda semua tolong bagi masa 30 minit je, tak lama. 30 minit sahaja, tolong fokus dengar. Tak tulis tak apa. Tolong fokus dengar. Kalau ada anak-anak main kat belakang tu, tolong delete kan masalah anak-anak tadi. Sebab tajuk kali ni handling objection. Yang you akan jumpa soalan-soalan nanti dulu. Saya fikir dulu. Rumah projek perumahan ni ada masalah ini, ada masalah tu. Macam nak jawab? Ni tajuk dia. Penting macam mana orang reject kita dan macam mana kita nak counter supaya rejection tadi menjadi satu benda yang dipanggil power closing untuk kita. Kena ingat setiap rejection dalam bidang marketing atau sale, rejection itu pasti, bantahan itu pasti. Kalau you buat marketing and sale, you takut untuk menghadap bantahan, you jenis orang beremosi, you tak boleh buat marketing atau sales. You kena boleh buat pengurusan. Orang marketing and sale, emosinya hebat. Dia kena ada kekuatan yang mana dia boleh handle emosi dia. Orang reject dia okey. Tapi kita tak nak ambilkan reject tu sebagai okey-okey saja. Kita nak ambil rejection tadi sebagai power closing untuk kita. Sebab kena ingat, setiap bantahan dia, kalau you boleh selesaikan, maksudnya you menghampiri ke arah closing. Menghampiri ke arah kejayaan. Bantahan dia bagi, you selesaikan, akhirnya dia setuju. Setuju, dia percaya, akhirnya yakin pada you, akhirnya dia terima apa cadangan yang you bagi. Sebab tu pentingnya untuk kita handling objection. Kita nak handle bantahan tadi. So, Coach nak kongsikan slide. Okey, ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak sebelum kita mulakan majlis ni, sama-sama kita salawat ke atas Nabi 3 kali. Kita harap atas majlis kita hari, ilmu kita hari ini diberkati dan Nabi Muhammad SAW berdoakan supaya kejayaan kita itu ada, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Handling objection ataupun handling rejection pun boleh. Objection. Baik. Okey. Sebelum kita pergi ke topik handling objection tadi, sebenarnya kalau anda tanya Coach, saya ni baru bermula untuk jadi sebagai konsultan hartanah. Saya dah habis NCO. Apa benda yang saya kena buat? Apa kerja saya? Apa tugas saya? Ataupun dalam bahasa mudah, setiap kali kita terima kita punya offer letter, tawaran kerja, mesti kita nak tahu job scope kita. Anda, siapa yang tak mahir tentang Excel Circle ni, Coach minta tolong you kuasai satu persatu. Sebab Excel Circle ni adalah anda punya job scope. Kerja yang perlu anda lakukan. Bila sebut pasal job scope, tugas anda untuk memahirkan setiap job scope ataupun tugasan yang perlu anda selesaikan. Tugas anda, nombor 1, job scope you sebagai konsultan tanah apa dia? Prospecting. Prospecting ni satu orang kata tajuk yang paling besar. Kerja yang paling banyak. Prospecting. Iaitu buat apa? Buat marketing, buat sale. Apa benda nak buat branding, nak buat itu, nak buat ini, buat Facebook page lah apa. Semua tu dia bawah prospecting. Yang kedua, tolong mahirkan. Tolong kuasai. Tajuk yang kedua ni amat penting. Approach. Dengar biasa je. Approach. Macam mana kita nak dekati orang. Nowadays, you hebat macam mana pun buat prospecting, run ads, you letaklah 3,000, 4,000, 5,000 atau 10,000 modal untuk marketing. Tapi kalau you gagal approach dengan betul, habis, run up, rugi je. Orang masuk kedai, orang keluar. Orang masuk kedai, orang keluar. Contoh, you gagal memberi respon yang betul. Contoh macamnya, saya berminat nak beli rumah. Lepas tu awak tunggu sampai 2 hari baru nak jawab. Habis. Ini approach, penting. Sekarang ni, kalau tanya Coach, apakah benda yang, kenapa saya ni kurang sales? Kerana you gagal untuk kuasai teknik approach yang betul. Ni hari ni kita nak cerita pasal approach tapi Coach buka sikit-sikit. Okay. Yang seterusnya adalah fact finding. Kuasai macam mana daripada kita approach tadi, apa soalan yang sepatutnya kita tanya supaya kita dapat maklumat yang betul untuk kita analyse mana rumah yang dia boleh beli,
ataupun apa masalah yang dihadapi yang boleh you bantu. Fact finding. Tu kena kuasai teknik fact finding tu macam mana. Yang seterusnya, ini juga amat penting, appointment. Kadang-kadang orang ni hebat, database bersepah, kontak nombor banyak, tapi gagal untuk buat kerja dia sebab dia gagal untuk dapat masa orang untuk bagi pada dia. Nak dapat masa untuk orang bagi pada dia tu susah. Dia tak tahu teknik yang betul. Ini pun kena kuasai. Teknik appointment. Yang seterusnya, presentation. Ini adalah satu modul yang besar selepas prospecting presentation. Presentation ni, tugas kita konsultan memang tak lari daripada memberi penyelesaian kepada masalah dia. You kena buat presentation. You kena tunjukkan apa produk yang you ada dan you kena tahu apa masalah dia dan macam mana solution dia tu dalam proses presentation. Dan dalam proses presentation, hebat macam mana you present, kalau you gagal handling objection, habis. Orang tinggalkan macam tu. Buang masa daripada prospecting, approve, fact finding, appointment, presentation. Lalas orang balik macam tu je. Sebab gagal menjawab soalan yang dia tanya. Okay? Ataupun kalau gagal jawab pun, jawab dengan cara tak betul pun, hilang trust, orang akan tinggalkan anda. Dan seterusnya, kuasai teknik closing. Teknik closing, macam mana nak dapatkan dia punya maklumat peribadi, apa borang yang kena isi, itu semua dalam bawah teknik closing. Macam mana nak minta IC. Okay? Dan seterusnya, jangan lupa power marketing sebenarnya dekat servicing. Servicing ni adalah salah satu tajuk yang ramai orang abaikan. Kebanyakan orang abaikan. Untuk mengatakan anda semua, coach hanya buat marketing dekat Facebook masa mula-mula dulu sebagai konsultan. 3 bulan je kita main Facebook untuk dapat contact number. Selebihnya, kita guna teknik servicing. Buyer get buyer, referral. Kita gunakan teknik A kenal B kenal C kenal D. Dah cukup untuk menampung aktiviti marketing dengan sale kita. Dah cukup dah. Mustahil kalau you jumpa seorang namanya Hafiz, Hafiz tu tak ada kenalan yang kerja kerajaan, kerja polis, kerja doktor, kerja hospital, kerja jabatan kementerian dan sebagainya. Mustahil. Ada. Cuma tak tahu teknik yang betul untuk bahagian servicing untuk dapatkan referral. Akhirnya rugi, buang duit dekat Facebook lagi. Itu masalah kita. Lalas kat Facebook tu kawan juga. Rupanya kawan sama kawan. Siapa biasa? Aku rasa biasa. Siapa ejen lama mungkin biasa. Kita pergi jumpa kawan yang ini, kita close kawan dia, tiba-tiba ejen kawan kita close kawan dia. Kawan kita contoh Rin close si Kush, tiba-tiba kawan Rin siapa dia? Pauji pergi close Eddie Hafiz. Padahal Eddie Hafiz dengan Kush kawan rapat. Itu biasa berlaku. Sebab apa? Sebab gagal buat teknik servicing. Semua nak tumpu kepada online marketing, kepada offline marketing, get new buyer. Ini masalah kita. Baik, tapi hari ni kita tak nak cerita servicing. Kita nak cerita apa dia? Handling objection. Boleh tak sebelum Kush mula masuk slide ni, saya lagi pagi. Alright, yang buat insyaAllah tindakan anda akan dapat hasil. So kalau hari ni you bersungguh-sungguh buat sesuatu perkara, you akan dapat hasil yang luar biasa. Tindakan biasa, dapat hasil biasa. Tindakan luar biasa, dapat hasil yang luar biasa. So kalau jadi pagi, kalau tempat lain, tiba-tiba you duduk dekat tengah-tengah kerja, pagi kan pelik. Kan? Dekat sini je boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita buat tindakan luar biasa sebab kita nak hasil yang luar biasa. Dan boleh tak? Coach dah tengok muka macam nak tidur dah semua kan. Nak minta tolong sikit. Fadilah nampak semangat kat situ, senyum. Okey, bagus. Boleh tak kita ikut cara coach? Biar orang fikir kita gila ke, tak betul ke, apa ke, lantak pi. Sebab kita nak buat tindakan luar biasa, nak hasil yang luar biasa. Apa dia? Cuba sama-sama ikut coach, boleh tak? Apa yang saya tahu, buat tangan. Apa yang saya tahu menentukan pendapatan saya. Saya tahu banyak. Pendapatan saya banyak. Saya tahu sikit, pendapatan saya sikit. Ingat apa yang anda tahu menentukan pendapatan anda. Tapi satu lagi, apa yang anda tahu dan anda lakukan tindakan akan anda perolehi hasil atas tindakan anda. So jangan tahu saja tapi tak bertindak, rugi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Biasa tak dengar objection ataupun rejection seperti ni.
You dah penat-penat buat presentation, dah tunjuk rumah, dah kadang-kadang dah bawa pergi tengok rumah pun. Dah gunakan teknik bayangan, raba pintu rumah apa semua dah guna dah. Akhirnya dia kata apa? Nanti saya fikir dulu. Biasa tak? Biasa lah tu. So macam mana kita nak counter rejection? Nanti saya fikir dulu. Ini Coach kongsikan pengalaman Coach ya. Bila orang kata nanti saya fikir dulu, Coach akan jawab macam mana? Memang cik kena fikir dulu cik. Beli rumah cik mana boleh tak fikir? Cik kalau beli rumah tak fikir, bahaya sebab komitmennya 30 tahun cik. Hutangnya 200,000 lebih. Yang ini perlu difikirkan. Tapi boleh tak saya nak bantu cik berfikir dengan cara yang betul? Dipanggil orang yang berfikir dengan cara yang lebih bijak daripada orang biasa-biasa fikir. Dia akan tanya macam mana tu Cik Syami? Macam ni caranya. Cara Encik nak fikir adalah sekarang ni kita menawarkan sebuah rumah dengan tawaran zero deposit, zero yuran guaman, zero tak perlu bayar apa-apa. Apa yang Encik perlu ada adalah hanya memberi komitmen, dokumen sedia ada dan Encik isi borang booking unit. Itu saja. Tak perlu kos, tak perlu. Dan Encik kena faham yang apa kita buat sekarang ni adalah proses dipanggil permohonan pinjaman dulu untuk kelulusan pinjaman. So, bila Encik booking, baru Encik fikir. Itu betul cara fikir. Mana ada orang tak ambil komitmen, lepas tu berfikir. Encik kena booking dulu. Dan booking ni pun tak rugi. 3 hari tiba-tiba Encik berubah fikiran tak nak beli. Dan Encik boleh batalkan bila masa. Sebab Encik tak ada komitmen bayaran apa-apa. Kami tak minta apa-apa komitmen, deposit, booking, bayaran dan sebagainya. Hanya saya nak Encik berfikir dengan cara yang lebih orang bertanggungjawab. Iaitu apa dia? Ambil satu unit dan ambil borang booking tadi, berfikir, berbincang bersama keluarga. Itu cara dia. Boleh tak Encik? Bolehlah Encik Syami. Biasanya dia mati akal nak jawab macam mana. Kalau dia kata nanti saya fikir dulu juga. Maksudnya Encik ni banyak fikir sebab tu Encik sampai bila-bila pun hidup takat tu je. Berfikir tak habis-habis. Nak kaya pun fikir. Nak kaya pun aku boleh kaya ke tak boleh kaya. Sampai bila dia duduk kat situ kan. So itu adalah teknik yang mana coach gunakan. Yang mana coach akan kata tolong ambil booking. Dan at least kurang-kurangnya Encik boleh ambil booking Encik, booking form untuk tunjukkan kepada isteri, tunjukkan kepada ibu dan ayah yang Encik ada bercadang untuk memiliki sebuah rumah. Baru boleh kita fikir dengan baik. Okay, ingat, bila dia dah ambil booking, mudah tak you nak follow up? Kalau dah booking, senang nak follow up. Assalamualaikum Encik Zerin. Cik Rin dah booking ni unit nombor 225 corner lot dekat BBSAP. Betul tak? Betul. Okay, macam mana? Dah bincang dengan isteri tak? Dah bincang tapi isteri tak minat lah. Oh memanglah isteri tak minat sebab Encik yang buat penerangan. Betul tak? Betul lah. Saya fahamkan Encik. Encik hanya saya cerita 100%, Encik faham 50%. Sampai isteri, Bandar Baru Setiawan Perdana jadi Bandar Baru Setia Alam. Betul tak Encik? Betul lah. Dah nanya. Nampak tak? So apa you boleh bantu dia lagi? Boleh tak? Bawa isteri jumpa saya untuk saya bantu beri penerangan. Kali kedua. Dah. Kerja kita berterusan. Okey? Okey, soalan yang kedua. Biasa you akan jumpa rejection iaitu apa dia? Rumah tu jauh. Rumah tu jauh lah Cik Syami. Rumah tu jauh. Kalau rumah dekat. Macam mana nak jawab ni kalau rumah tu jauh? Jawapan dia yang kita boleh bagi adalah rumah tu jauh, dia berpandukan jauh daripada apa? Kena tahu dulu. Punca dia jauh tu pada jauh daripada kemudahan perkhidmatan ke sebagainya, daripada jauh daripada highway ke, jauh daripada jalan ke, jauh tu apa maksud jauh dia? Kalau dia kata jauh daripada kemudahan bandar. So, pastikan dia tahu jarak. Jauh ni, kalau 15 minit perjalanannya, kalau macam BBS, Bandar Baru Setiawan Perdana, jarak di antara Manjung dengan Bandar Baru Setiawan Perdana lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Tengok jalan mana you lalu. Kalau you lalu ikut Setiawan, 15 minit. You lalu ikut Air Tawar, 20 minit. So, 15 minit tu bersamaan perjalanan, kalau kita dekat sini, mana duduk Shah Alam, pergi ke Shah Alam KL 30 minit. Kalau sini, Sri Kembangan, pergi ke KL, lebih kurang 15 minit. Kita duduk di Sri Kembangan dan bandar kita di Kuala Lumpur hanya 15 minit ikut Max Highway. So, bagi bayangan yang dia boleh faham. 15 minit, 15 kilometer.
20 kilometer, 20 minit. Dan kalau dia anggap jauh sebab dia pengalaman pertama. Biasanya pergi tempat yang pengalaman pertama memang rasa jauh. Sebab tu kita kena ada Google Map. Ambil Google Map, setkan bandar, setkan dengan rumah. Tengok jarak dia macam mana. Okay? Gunakan teknik macam tu. Okay, soalan yang ketiga, biasa dia tanya, betul ke ada penyewa? Ni. Di projek perumahan dia nak beli rumah ni, betul ke ni rumah ni ada penyewa? Apa yang kita boleh jawab kalau orang tanya, kalau pembeli kita tanya, ada ke penyewa? Jawapannya, setiap soalan kena bersediakan dengan fakta. Ambil populasi penduduk di setiap projek perumahan anda. Tolong kena pasti, kena buat study case. Populasi penduduk untuk di Setiawan Manjung, berapa ramai? Dan tolong tunjukkan, bandar sedia ada, siapa yang duduk? Jawapan yang baca kurs bagi adalah sekarang ni di Manjung ada lebih kurang dalam 20,000 unit rumah je. 20,000 unit rumah bersamaan satu rumah kalau ada 5 orang, ada lebih kurang 100,000 penduduk manusianya. Jangan fikir pasal orang baru, kita fikir orang yang di bandar, yang nak duduk di tempat kita sekarang, yang 15 minit daripada bandar. Kenapa? Di bandar, kadar sewaannya makin lama makin meningkat. Inflasi meningkat, kadar sewaan meningkat. Contoh kita tengok, orang yang dulu duduk di Lembah Kelang, akhirnya pindah duduk di Ceras. Selepas kadar sewaan di Lembah Kelang naik, dia pindah ke Ceras. Lepas tu, naik kadar sewaan di Ceras, pindah ke mana? Pindah ke Seri Kembangan. Naik sewaan di Seri Kembangan, lari ke Semenyih. Daripada Semenyih, nanti Semenyih naik kadar sewaan, lari ke mana? Lari masuk hutan. Macam tu. Okay. So, akan berlaku populasi penduduk yang bertambah. Itu yang berlaku. Tengok pada fakta, iaitu apa dia? Populasi penduduk Malaysia keseluruhannya. Tahun 80-an hanya 20 juta lebih. Sekarang tahun 2020, abad tahun 2020, sekarang 2021, dah ada lebih kurang 34 juta plus minus penduduk Malaysia keseluruhannya. Kenapa bertambah? Sebab orang sekarang ni kahwin pun dah tak kira bulan. Dulu kahwin 7 tahun. Sekarang ni tiap-tiap bulan pun ada orang kahwin. Tapi nasib baik PKP, sebab tu tak ada kena kahwin. Betul ke betul? So, bertambah penduduk. Bila tambah penduduk, tambah populasi. Bila tambah populasi, jangan takut dengan satu perumahan yang berdekatan dengan bandar, sebab setiap bandar, setiap 10 tahun akan ada pentambahan penduduk dan akan berlaku perkembangan ekonomi dan akan berlaku perhijrahan orang ke tempat itu, dan akhirnya memang akan ada keperluan kita, rumah yang kita duduk, yang kita beli tu. Mesti ada keperluan. Cuma, macam mana kita nak tarik orang yang di bandar tu untuk sewa di kita? Di bandar sewanya 1,000, tapi you sewa 600 fully furnished. Contoh. Memang cepatlah orang masuk. Okey? Perkataan untuk pastikan orang cepat sewa rumah kita, selesa. Itu je key dia. Pastikan rumah selesa, cepatlah orang akan masuk untuk menyewa rumah kita. Baik. Soalan yang keempat. Saya balik nak bincang dulu. Ni biasalah ni. Saya balik dulu, saya bincang dengan isteri. Kalau isteri, saya balik bincang dengan suami. Kalau anak, saya balik bincang dengan mak. Jawapan dia macam mana? Betul, saya setuju. Encik wajib balik dan bincang. Itu jawapannya. Dan, boleh tak saya bantu untuk encik bincang dengan lebih profesional. Lebih nampak yang encik ni bijak sikit. Apa dia? Tolong ambil satu unit booking dan ambil booking form, balik dan bincang. Itulah cara dia. Okay. Dah ada booking form, bawa bincang dengan isteri dengan betul, bawa flyers, bawa apa semua, di sini dia boleh bincang. Tapi bila bincang, kita tahu dia akan ada masalah untuk tak faham. Itu tugas kita untuk datang buat second presentation. Sebab tu tolong pastikan teknik presentation tadi, yang you akan belajar nanti, salah satu benda yang you kena faham, pastikan siapa yang ada power untuk buat keputusan. Contoh, si suami mesti bawa isteri. Si isteri mesti ada suami. Si anak mesti ada mak atau ayah. Tanya dia, siapa yang boleh buat keputusan untuk dia, yang boleh mempengaruhi keputusan untuk dia, pastikan dia hadir. Tapi kalau kadang-kadang masa tu tak boleh nak pertemukan, tapi tak apa, kita boleh buat second presentation. Okay? Biasa soalan yang seterusnya, selain ini, ada lagi yang lain ke? Ni biasa ni. Sebab tu coach kadang-kadang tak minat projek banyak, suka fokus pada satu projek. Sebab kita teknik kita buat nak bantu orang, semua orang kita tak mampu
Kita bantu orang yang boleh kita bantu. Sebab tu kita pilih satu masalah dan selesaikan masalah tu. Pilih satu golongan dan selesaikan golongan tu. Tak boleh nak selesaikan masalah B40, M40, T20, semua benda kita nak buat. Tak boleh. So kalau soalan macam ni berlaku, apa yang course biasa buat adalah, selain ini, ada lagi yang lain ke? Jawapannya ada. Dalam mudah.my cik, banyak pilihan cik. Ya, dalam mudah.my, dalam iProperty, Property Guru, penuh dengan listing rumah. Tak perlu tanya listing saya. Listing yang dalam tu pun banyak cik. Tapi sekarang ni, berdasarkan daripada maklumat yang saya dapat pada encik, inilah rumah yang encik layak, yang sesuai. Ya? That's why, dalam proses presentation, tolong kenal pasti masalah. Dan produk yang kita cadangkan tadi, pastikan menyelesaikan masalah dia. Tak dapat selesai semua, tapi at least dia menyelesaikan 60% daripada masalah yang dia ada. Okay? Yang ini tolong belajar dalam bahagian presentation. So, jawapan saya adalah, saya akan bagikan, inilah unit rumah yang sesuai untuk dia, dan inilah rumah yang boleh selesaikan masalah sekian dia. Dia macam tu. Right? Jangan bagi dia nampak terlampau besar sangat pilihan. Nanti you kena present banyak benda, akhirnya dia pun tak tahu nak pilih apa, tak selesai juga masalah dia. Fokus kepada satu produk, kepada satu penyelesaian. Okey. Area berdekatan sini tak ada ke? Ini soalan yang ke 5, 6. Yang ke-6, area berdekatan sini tak ada ke? Jawapannya ada. Macam tadilah. Dalam listing mudah, kita tengok kawasan keliling ni banyak ada. Tapi yang ini tunjukkan dia punya benefit, tunjukkan dia punya problem solver dia, apa rumah ni, apa benefit dia, apa dia punya kelebihan apa dia punya penyelesaian masalah dia, dan akhirnya pastikan yang jodoh tadi tu, inilah jodoh sesuai untuk anda. Rumah ni inilah sesuai untuk anda. Okey? Buktikan pada dia dan tunjuk buat pembandingan. Okey? Kalau ditanya ada kata sini tak ada ke, memang jawapan kena ada. Jangan kata tak ada. Itu menipu, tak boleh. Dalam teknik objection ataupun handling rejection, kita tak boleh wujudkan satu suasana yang dia tidak percaya pada kita. Dan jawapan tadi, jangan bagi jawapan yang kita tak tahu. Biasanya kalau orang tanya coach soalan yang coach tak tahu, coach akan jawab macam ni. Tak apa encik, saya kurang arif tentang soalan encik ni. Nanti boleh tak bagi saya masa untuk saya rujuk kepada saya punya ketua yang lebih berpengalaman. Saya rujuk kepada orang yang berkenaan yang lebih berpengalaman. Nanti saya kembali kepada encik semula pada esok hari. Boleh tak? Dia kan setuju. Okey, tak apa. Jangan pandai-pandai tembak soalan. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kita buat rujukan, akhirnya kita bagi jawapan. Baik. Ini adalah teknik macam mana nak jawab handling objection. Tulis rejection dan bagi solution. Tadi saya bagi jawapan, harap anda semua ada yang tulis. Ada yang tulis atau ada yang record, nanti boleh tanya balik pada leader anda untuk dapatkan jawapan tadi. Okey. Timbulkan masalah, bagi fakta berkaitan hartanah, buka minda. Ini sebenarnya related kepada soalan ni. Nanti dulu saya fikir, tulis rejection dan bagi solution, timbulkan masalah. Okey. Bermain dengan emosi, hot button, intro bertenang dan kekalkan senyuman anda. Okey. Kadang soalan tak boleh jawab, jawapannya nanti saya dapatkan jawapan. Saya akan rujuk semula. Jangan bagi jawapan yang you tak tahu, nanti you akan hilang trust, kepercayaan dia. Baik. Ini antara objection ataupun cabaran di kala sekarang. Kadang-kadang ramai orang yang mana terlebih pandai. Ada orang yang kadang-kadang dia ada dia punya pilihan dan pemahaman dia sendiri. Okey, ingat siapa biasa tengok Abid Liu, coach agak tertarik dengan satu benda yang dia maklum kepada coach, iaitu apa dia? Setiap apa yang kita lihat, yang kita buat keputusan, itu bergantung kepada bagaimana mata kita, bagaimana hati kita. Ada orang matanya ingin melihat ke arah yang negatif, dia akan nampak negatif dia. Tapi mata yang dia nak perkara yang positif dia. Dia akan nampak walaupun perkara yang negatif ada positif di situ. Contohnya orang ni pondan. Tapi pondan ni kalau kita tengok, ada orang nak sudut pandangan dia ni tak betul je. Tapi ada orang pula, dia nak pilih kepada sudut pandangan yang positif. Oh, dia ni orang yang kurang tahu tentang kehidupan. Ilmu agama ni lemah. So, dia ni kita kena dakwahkan dia. Akhirnya, kita nampak perkara yang positif, kita kena buat perkara yang positif. So, dalam kehidupan kita ni, tak lari daripada pelbagai pilihan dan sudut pandangan kita. Dan kita tak boleh salahkan pandangan orang lain. Kita kena setuju dengan apa yang dia tahu dan mungkin itu yang dia pilih. Tapi yang kita kena pilih dengan berdasarkan fakta.
Okay, ini antara cabaran dia. Ada orang kata projek di Perak ni banyak rumah tak terjual. So macam mana you nak jawab? Pastikan you jawab dengan fakta. Orang datang dengan emosi, tolong jawab dengan fakta. Orang datang dengan marah, pembeli kita tanya dia, prospek telefon. Betul ke Rin? Kau bagi rumah aku kat Perak, rumah Perak ni rupanya tak ada orang. Nanti kau nak sewa susah, dia marah. Apa kita nak jawab? Jangan kita emosi, kita tenang. Kita jawab dengan fakta. Orang datang emosi, kita jawab fakta. Orang datang dengan fakta, kita jawab dengan emosi. Macam mana jawab dengan fakta? Rin, tempat ni ada reban ayam lah Rin, ada banyak lalat. Apa kita nak jawab? Betul bang, jawab dengan emosi. Betul bang, saya setuju. Tapi bang, ini dia kelebihan yang ada dekat kawasan ini. Pak. Di mana masalah ini ada penyelesaian dia. Apa dia? Ini yang berlaku sekarang. Dah ada komuniti, dah ada bantahan. Ini semua cabaran kepada satu perumahan bandar baru yang harga rumah yang abang beli ni 200,000 bang. Landed bang. Kalau kat KL dapat rumah apartment kondominium. Dulu, di mana bandar baru Bangi pun ada cabaran macam ni. Lain dulu tak ada. Tak ada cerita bandar baru Bangi. Bandar baru yang sekarang yang tengah megah, semua orang tahu. Apa dia? Puncak Alam. Dulu Puncak Alam, lain apa pun tak ada. Tapi sekarang, macam-macam ada dah. Semua laju, 5G apa semua. Kenapa? Pembangunan. So, bila orang datang dengan emosi, kita kena jawab dengan fakta. Sediakan fakta dalam setiap kali. Sebab tu kita kena master dalam setiap masalah tadi. Projek, kita kena study projek. Jangan study projek yang hanya positif je. Bahagian benefit je you nak tahu. Bahagian advantage saja. Dan bahagian infrastruktur saja yang you nak tampilkan. Tolong study juga tentang apa perkara-perkara yang negatif yang berlaku. Apa perkara masalah yang wujud dalam setiap projek perumahan. Supaya you boleh buat penilaian. 80% masalah, 80% kelebihan, 20% masalah. Maksudnya betul lah itu. Kalau sempurna semua benda, dia terpaksa bayar dengan nilai yang mahal. Okey? Tapi kena ingat, setiap masalah ada penyelesaian. Kena fahamkan ramai orang. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Cuma kita kena bersabar untuk menyelesaikan masalah. So, setiap apa yang berlaku, cabaran anda di luar sana, yang orang tentang apa yang anda tengah usahakan, percayalah yang mana manusia ada diberi dua sudut pandangan. Dia nak memandang kepada positif atau dia nak memandang kepada yang negatif. Kalau dia memandang negatif, negatiflah hasil yang dia cuba luahkan. Akhirnya kita jangan tidak setuju, kita setuju je. Sebab itu yang pandangan dia. Tapi kita ada pandangan kita tak? Ada. Dan cuba kita luahkan pandangan kita dengan profesional, tenang, dengan berfakta. Okey? Jawab dengan fakta dan pastikan pembahagian. Bila masa nak jawab emosi, bila masa nak jawab fakta. Orang datang dengan emosi, kita jawab dengan fakta. Orang datang dengan fakta, kita jawab dengan emosi. Okey. Dan pastikan perbandingan dan kelebihan. Perbandingan masalah dan kelebihan kena seimbang. Setiap projek tolong study apa kekurangan dia, apa masalah dia dan apa kelebihan dia. Dan tolong buat perbandingan yang you sendiri pergi study benda tu. Dan tolong kongsikan bersama dengan pembeli atau prospek anda. Jangan waktu dia dah sign baru nak cerita. Sebelum sign dah cerita dah. Cik, ini masalah dia tapi ini penyelesaian yang berlaku sekarang. Okey, kalau tak ada jawapan boleh rujuk kepada kami. Boleh rujuk kepada coach, yang coach boleh direct kepada pemaju. Ada apa-apa isu kembali kepada kami, kembali kepada AD akan maklum pada coach dan kita akan bincang dengan pemaju, dapat jawapan, kita akan terus langsung beri jawapan kepada anda. Okey. Testimoni pembeli sedia ada. Sekarang ni teknik nak jawab rejection juga, tolong sediakan senjata untuk anda. Iaitu apa dia? Dapatkan maklum balas daripada pembeli sedia ada yang gembira menggunakan perkhidmatan anda. Mudah je sekarang, buat Zoom meeting, record, dah settle. Kak, saya ada satu soalan kepada Kak ni, boleh tak bagi masa untuk saya nak record sebab saya nak kongsi kepada orang lain apa yang akak, pengalaman akak bekerjasama atau menerima dalam perkhidmatan saya kepada encik ataupun akak, sebut macam tu. Okey? Dan recordkan. Sebab yang ini you kena bagi kepada bakal prospek anda supaya dia boleh lihat benda yang positif. Maksudnya ada orang yang menyokong kita. Maksudnya kita buat kerja yang bukan kerja yang tak ada sia-sia. Ada bagi elemen positif kepada dia. Bagi dia merasai yang benda ni ada orang yang dah beli, ada orang yang dah selesa, yang setuju, yang seronok menggunakan perkhidmatan kita. Dan akhirnya baru kita approach dia untuk bagi fakta. Baru dia tenang. Okey? Baik.
Jelas? InsyaAllah jelas.